Baik. Jadi hari ini saya nak akan taburan kebarangkalian untuk taburan normal. Okey, yang kita belajar minggu lepas tu adalah taburan binomial. Taburan binomial sangat senang untuk pelajar buat, macam pengiraan berapa si berapa, dan yang itu adalah tugasan yang saya bagi pada awak lah, iaitu buat soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 yang kamu buat selama ni adalah taburan binomial. Jadi hari ini yang kita akan belajar adalah taburan normal. Untuk soalan B, taburan normal ni sangat susah dan kamu kena faham konsep graf taburan. Kamu kena faham konsep graf taburan. Jadi untuk tu saya nak melakarkan satu graf taburan. So graf taburan ni biasanya berbentuk seperti bukit lah. Dia ada paksi. Okay, dia ada paksi macam ni. Samping lah. Dia ada kiri dan kanan. Kemudian dekat sini kita bukan panggil dia sebagai paksi S, kita panggil dia sebagai paksi Z. Tapi sebenarnya dia lebih kurang macam X je. Dia adalah taburan kebarangkalian, kita gunakan paksi Z. Dan bentuk taburan tu dia mestilah bentuk seperti topi ataupun bukit macam ni. Dia lebih kurang lah macam ni lah something. Okay, so inilah graf taburan di mana dia berada di apa yang paksi Y, orang panggil paksi tegak ni. Dia bukan paksi Y, dia paksi tegak ni kita panggil dia sebagai tengah-tengah lah. Okay, tengah-tengah. Dan untuk graf ni keseluruhan dia adalah satu. Apa yang satu sebenarnya? Maksudnya lorikkan keseluruhan ni. Okay, keseluruhan adalah satu. Okay, sebab kita belajar kebarangkalian, kita start 0 hingga 1 sahaja. Biasanya kalau kita dapat kebarangkalian tu dalam bentuk perpuluhan, 0 point bla 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 kan. Contohnya 0.2335 lah, 0.999 lah kan. Jadi sebenarnya dia punya jawapan yang kita buat pada taburan binomial tu, dia punya julat dia mestilah antara 0 hingga 1. Dia tak pernah lebih daripada 1. Dan itulah kita maksudkan dengan kebarangkalian. Okey. Kebarangkalian ni, kalau dikatakan dalam lorik ni ada total 1, jumlah keseluruhan lorikan tu adalah 1, jadi kita boleh anggap bahawa dia ada tengah-tengah tau, macam pembahagi simetri kat sini. Jadi untuk separuh daripada ni, separuh daripada graf, hasil dia adalah, hasil lorikan ni adalah 0.5. Ini kita panggil dia sebagai kebarangkalian. Okey, kebarangkalian untuk separuh daripada graf tu adalah 0.5. Okey, dan dekat sini ini hanya bentuk taburan yang kamu kena ingat lah. Okey, kamu kena ingat bentuk taburan. Tapi bentuk taburan ni dia tak semestinya macam ni. Dia akan bagi kamu dalam bentuk yang sama, tapi dia suruh cari kawasan berlorik di kawasan seperti ini. Okey, kawasan seperti ini, lorikkan je di kanan. Contoh contoh macam tu. Dia nak tanya berapakah nilai kebarangkalian tersebut. Yang ini jadi susah. Tapi kalau macam sekarang ni, basic pengetahuan pelajar, graf taburan mestilah berbentuk seperti ini. Ini adalah basic yang kamu kena tahu. Yang kamu kena cari adalah kawasan lorik sahaja. Kawasan lorik adalah kebarangkalian. Okey, paksi Z adalah dia punya nilai X. Sama je, kamu anggap X tu sebagai Z je, tak ada masalah. Okey, biasanya kita akan gunakan paksi Z ni seperti paksi X. Kalau tengah-tengah ni mesti kosong. Okey, tengah-tengah ni mesti kosong. Kalau lebih daripada kosong, bermaksud dia adalah nombor positif. Dan kalau dia kurang daripada kosong, dia adalah bilangan dia adalah negatif. So macam biasalah paksi yang kamu belajar, kiri adalah negatif, kanan adalah positif. Ini untuk Z sahaja. Jadi graf taburan hanya ada dua benda je yang kamu kena tahu, iaitu kebarangkalian dan paksi Z. Okey. Benda ni sangat complicated sebab memang sangat complicated. Okay, so kita tengok soalan dia. Okey, soalan dia dibagi jisim pekerja di sebuah kilang bertabur secara normal.
Jadi bila ada perkataan tabur secara normal, maksudnya dia adalah taburan normal. Bermaksud kita kena guna graf. Graf ni hanya lakaran semata-mata, tak ada markah pun. Okey, dia nak memudahkan awak untuk nampak sahaja. Dan taburan normal ni dia bagilah mean, dia mesti bagi variance ataupun CMPY. Okey. Dalam yang ini semua ni, maklumat ni adalah maklumat biasa sahaja. Tak perlu pedih-pedih sangat. Dia bagi, kamu ambil. Okey, contoh kat sini dia bagi mean, dia bagi variance. So kamu ambil je lah nilai tu. Alright. So sekarang ni untuk soalan pertama, soalan 1B. Okey, kamu keluarkan isi-isi penting yang ada dalam soalan. Okey, isi-isi penting yang ada dalam soalan. Mean sama dengan berapa? Okey, mean kita akan gunakan simbol dia macam micro macam ni. Okey, ini adalah simbol mean untuk kebarangkalian. So mean yang diberi adalah 66.56 kg. Okey, soalan B ni kita tengok. So kita keluarkan 66.56. Kemudian variance simbol dia tetap sama, V kuasa 2. Cuma simbol mean sahaja yang berbeza. Okey, variance diberi adalah 43.56. Okey, 43.56. Jadi apa maklumat yang ada dekat dalam soalan, tolong keluarkan dulu, sebab bila kita tak keluarkan, kita tak akan tahu cara nak jawab soalan ni. Okey. So ini adalah graf kebarangkalian yang saya dah terangkan tadi. Dan ini adalah data yang saya dapat daripada soalan. Sekarang kita nak aplikasikan data tersebut dalam bentuk rumus. Okey, rumus di mana Z sama dengan X tolak mean bahagi dengan CMPY. Okey, sinilah something. So rumus yang kita guna cuma ni je, seketul macam ni sahaja. Alright, so untuk soalan macam taburan normal ni, dia jadi complicated sebab saya dah bagi kamu jadual taburan sifar taburan normal. Okey, ni adalah sifar dia sangat banyak. Tak payah hafal pun, dalam soalan memang dia dah bagi. Bukan dalam soalan, setiap kali exam mesti dapat. Contohlah macam rumus. Okey, setiap kali exam mesti dapat dan kamu boleh rujuk dalam kertas soalan tu. Okey, so cara nak rujuk ni nanti saya akan ajar, cuma biar dulu. Okey, kamu keluarkan dulu isi penting yang ada tadi. Mean 66.56 dan variance adalah 43.56. Okey, sekarang soalan dia kata, jika 108 orang pekerja berjisim antara antara 50 kg dan 70 kg. So sebenarnya objek dia adalah dekat sini, 50 kg dan 70 kg. Jadi dia kata antara 50 hingga 70. Bermaksud dia nak tahu kebarangkalian antara 50 X hingga 70. Dia nak kebarangkalian antara 50 hingga 70. Okey. So ini adalah tata tanda untuk kebarangkalian. So awak kena baca lah. Sometimes dia tak adalah macam ni dia bagi. Dia mungkin bagi P X kurang dan daripada 55, something macam tu lah. Dia simple saja. Tapi soalan ni dia cakap antara kan. So antara tu kamu kena start dengan berapa sampai berapa. So kalau kat soalan ni dia kata start antara 50, jadi habis mesti sampai 70. Okey, 50 hingga 70. Dia jadi macam tu. Okey, so ini adalah nilai-nilai X. X sama dengan 50, X sama dengan 70. Jadi awak dah ada nilai X dan awak dah ada nilai min. Jadi awak masukkan dalam Z sahaja. Tugas dia adalah masukkan dalam rumus, dalam Z. Okey, sekarang saya nak tanya awak,
Sekarang diberi dekat sini variance dia adalah 43.56. Jadi berapakah nilai sisihan piawai? Sebab kita perlukan sisihan piawai kat sini. So apakah jawapan sisihan piawai bagi variance ni? Tuliskan dekat ruangan komen. Okey, kita tengok punca kuasa 43.56. Ya, betul. Sisihan piawai dia adalah 6.6. Okey. Jadi, awak cuma masukkan dalam rumus Z huruf persamaan tadi tu. Okey, awak tukarkan kepada persamaan Z. Contoh P50 hingga X P50 kurang daripada X kurang daripada 70. So nanti awak buat dia jadi P. Okey, 50 tu, 50 ni sebenarnya nilai X tau. Okey, 50 tu nilai X. Jadi awak terus je masukkan dia punya rumus 50. Okey, tulis 50 kat sini. Kemudian dia akan tolak dengan min. Tolak dengan min dia ambil je dekat maklumat yang diberi 66.56 ni. So tolak dengan 66.56. Kemudian awak perkan dengan sisihan piawai. Okey, sisihan piawai dia adalah 6.6. Itu untuk 50. Sekarang buat benda yang sama pada 70. Okey, X ni saya tukar Z sebab kita dah masuk kepada rumus Z. So benda yang sama, okey, benda yang sama, dia akan tukarkan nilai X sahaja. Contohnya X dia sekarang ni adalah 70. So kita tulislah 70 tolak 66.56. Okey, tolak dengan min yang ada. Lepas tu bahagi dengan sisihan piawai dia, iaitu 6.6. Lepas tu kamu tutup je balik dan kamu selesaikan jawapan dia. Kena tekan kalkulator tau. Kalau tak tekan, tak boleh. Tolak dulu baru bahagi. Okey, tolak dulu baru bahagi. So, contoh 50 tolak dengan 66.56. Tolak dulu baru bahagi dengan 6.6. Okey, kamu akan dapat negatif 2.51. Negatif 2.51. Ambil 2 tempat perpuluhan. Okey, jangan ambil 3 tempat perpuluhan tau, sebab kita guna paksi X ni. Okey, so kita akan dapat P negatif 2.51. Oops, terkeluar. Okey, sekejap saya tulis balik. Okey, so nanti awak tulis balik dia punya jawapan dia. P negatif 2.51 kurang Z kurang. Okey, jawapan untuk yang seterusnya tekan kalkulator. 70
tolak dengan 66.56, tolak dulu, kemudian baru bahagi dengan sisi samping Y dia. Okey, bahagi dengan sisi samping Y dia last. So kamu dapat 0.52. Nak buat dalam pecahan boleh, kalau nak buat dalam perpuluhan pun boleh, tak ada masalah. Okey, so ambil dua tempat perpuluhan. Jadi dekat sini kamu dah tahu dah paksi Z dia tu dekat mana. Contohnya kalau kita ambil rujukan graf tadi. Okey, ini adalah graf dia. Contoh, saya bahagikan dua. Okey, ini paksi Z So saya dah nampak dah, kalau dikatakan negatif 2, negatif something lah, tak kisahlah negatif 1 ke, negatif 2 ke, negatif 3 ke, bila negatif dia mesti belah kiri. Jadi saya boleh letak je mana-mana suka hati saya. Saya letaklah sini negatif 2.51 suka hati saya. Okey, lepas tu ada 0.52. 0.52 tu bermaksud dia adalah positif. Okey, dia adalah positif, jadi dia berada dekat depan macam ni. Jadi lorekan dia akan berada antara negatif 251 sampailah 0.52 yang positif tu. Lorekan dia berada antara tu je. Okey, so nanti awak punya contoh gambaran, ni gambaran sahaja. Kebarangkalian awak adalah di kawasan ini sahaja. Okey, kebarangkalian awak di kawasan situ saja. Dan sekarang ada putih-putih dekat tepi kiri dengan kanan. Kat sini awak ada nampak putih satu, putih satu. Maksudnya putih tu yang kita tak nak. Kita nak kawasan lorik sahaja. Jadi sebabkan kita tak tahu macam mana nak buat dia, cikgu, awak kena rujuk balik daripada apa orang kata, taburan, sifir taburan ni. Okey, sifir taburan ni awak kena rujuk. So untuk tu saya nak awak fahamkan dulu cara untuk keluarkan data. Data ni bermaksud min dengan sisi ampere Y. Okey, bila awak dapat min dengan sisi ampere Y, lepas tu awak cari pula dia nak antara mana sampai mana. Tengok soalan tadi. Okey, dia nak berjisim apa. Sometimes dia tak bagi tahu antara pun, dia bagi tahu something je. Jadi tak kisahlah, dia mesti ada something nilai X tu. Nilai X tu memang dia dah bagi dalam soalan antara 50. So antara 50 tu X dia adalah 50. 70 pun X dia adalah 70. Dan X tu awak kena ubah kepada rumus Z. Okey, rumus Z awak terus masukkan nilai semua yang ada. X tolak min bahagi dengan sisi ampere Y. Hasil jawapan tu awak akan dapat hasil paksi Z. Dan sini adalah kawasan lorekan. Okey, sekarang untuk mencari kebarangkalian kawasan biru, yang warna biru ni, untuk cari kebarangkalian ni, kita faham yang keseluruhan gambaran adalah satu, total adalah satu, total keseluruhan gambar adalah satu. Kita nak tolak yang putih ni. Okay, kita nak tolak yang putih ni. Yang putih ni kita boleh cari, yang tengah ni kita tak boleh cari. Sebab apa? Okey, sifir taburan normal yang ada dekat dalam PDF yang saya dah bagi tadi tu, okey, yang macam banyak-banyak nombor ni kan. Okey, dia hanyalah dibaca berdasarkan paksi Z, dan dia akan baca ke depan sahaja. Dia tak boleh baca ke belakang. Contoh kamu baca 0.52, dia punya kebarangkalian untuk 0.52 ni, dia akan baca yang depan sahaja. Dia tak boleh baca yang belakang. Sama juga dengan negatif 2.51. Okey, negatif 2.51 kamu tak boleh baca dia sebagai negatif. Kamu kena baca dia sebagai positif 2.51. Kamu kena baca dia sebagai ni 2.51 positif. Dia mesti baca belah kanan sahaja. Okey, so yang ini kamu tak payah risau, sebab untuk negatif 2.51 belah kiri ni sama je dengan nilai 2.51 belah kanan. Kiri dengan kanan dia serupa, dia adalah simetri. Okey, kamu tak payah risau pun. So benda yang sama kamu kena buat. Contoh kat sini, kamu kena cari PZ yang belah kanan 2.51, dan kamu kena cari PZ untuk
belakangan 0.52 sebab dia memang baca belakangan sahaja. Tu kamu kena faham. Okey, so kamu kena cari dulu Z lebih daripada 2.51. Contohnya kamu rujuk sini dah depan, contoh. Okey, so untuk ni mungkin pelajar keliru tahu kenapa kita tak nak baca dia dekat kiri. Okey, so saya lukis lagi satu. Kalau katakan sini negatif 2.2 lah, negatif 2.2, dan sini adalah 2.2. Okey, alright, sinilah something. Okey, nilai lorikan yang warna biru yang saya lorek ni sama je dengan nilai lorikan yang saya warnakan warna biru sebelah kiri. Kanan sama dengan kiri sebab dia punya Z dia sama. Okey, jadi awak tak payah risau dia negatif ke dia positif ke. Yang penting dia tetap kena kira dekat belah kanan, dia tak kira dekat belah kiri. Sama je. Sebab tu saya terus ambil 2.51 ni, tak payah buat apa-apa pun. Saya ubahkan dia jadi positif sahaja. Okey, sebab sama bacaan dia. Jadi sekarang ni untuk menggunakan taburan ni, okey, awak perasan tak dekat atas ni dia ada tulis Z tau. Dia ada tulis Z. Okey, ni maksudnya bacaan untuk paksi Z. Untuk bacaan paksi Z kita baca dekat sini baris pertama dengan lajur pertama sahaja. Belajar matriks kan? Kita baca pada baris pertama dan lajur pertama sahaja. Tengah-tengah yang banyak sangat nombor pelik-pelik ni, ini namanya kawasan lorek. Okey, tengah-tengah ni kawasan lorek. Mesti kawasan lorek, iaitu kebarangkalian. Okey, now soalan dia bagi kat sini Z lebih daripada 2.51. Jadi kita kena cari Z 2.5. Okey, kalau kita baca kat sini kita ada Z 0.0, 0.1 dan seterusnya. So awak turun bawah sampai awak cari 2.5. Okey, so 2.5 berada dekat bawah sini. Okey, dekat bawah sekali. Tapi bukan bawah sangat lah, dia bawah sikit lah. Okey, awak dah jumpa 2.5. So 2.5 hujung nombor dia adalah nombor 1. So 2.51 lah maksudnya. Ok, so 2.51, satu tu awak campurkan dekat sini. Ok, lebihan sikit. Lebihan tu awak ambil pada dia punya baris yang pertama ni. So nombor 1 tu berada dekat kolom kedua. So awak gabungkan 2.5 dengan 1 tadi, awak akan dapat kat sinilah 0.00604. Ok, 0.00604. So ini dia punya hasil jawapan. Ok, so dia punya jawapan dia adalah 0.00604. Jadi untuk menggunakan taburan ni memang kena guna kalkulator. Memang kena guna sifir taburan. Sebab sifir taburan ni je lah yang memudahkan kerja awak. Ok, so 2.5 1. Ok, sekarang seterusnya dia ada bagi Z lebih daripada 0.52. 0.52. Ok, manakah 0.52? Berikan jawapan awak dekat ruangan komen. Ok, cari 0.52, tuliskan dekat ruangan komen. Okey, 0.3015. Ya, betul. Tu cara awak baca. Okey. So itu adalah cara bacaan awak. So kita tulis kat sini 0.3015. Okey, good job. Jadi awak dah dapat lorekan untuk belah kiri dan lorekan untuk belah kanan. Jadi total keseluruhan dia adalah 1. Total keseluruhan dia 1. Awak nak cari yang warna biru je. Hijau ni awak tak nak. Jadi apa yang awak kena buat?
Cuba fikir, apa yang awak nak kena buat? Okey, ada lorikan biru dan hijau. Okey, kita nak cari lorikan di biru sahaja. Dan yang hijau tadi tu adalah hasil jawapan yang awak dapat. Maksudnya 2.51 yang belah kiri dan 0.52 yang belah kanan, warna hijau tu. Okey, awak tak nak hijau tu, awak nak buat. So, tengok jawapan awak kat sini. Okey, nak kena buat apa? Tambah ke tolak? Okey, tolak. So, awak tolak kan? 1 tolak dengan 0.000604 tolak dengan 0.3015. So kita tengok jawapan dia. So jawapan dia adalah 0.6925. 0.6925. Sekejap saya nak tengok balik. Saya dapat 0.00481. Oh, sebab saya ambil nombor lain. Okey, tengok balik jawapan tadi. (925) dengan 940. Okey, dia hampir sama lah, lebih kurang je. Okey, so kalau macam ni tak ada masalah pun, jawapan dia hampir sama kan. Alright. So tak kira lah awak buat macam mana sekalipun. So ini adalah jawapan dia. Mungkin kalau tadi tu sekejap saya ambil balik. 50 tolak 6.56. Kemudian bagi dengan 6.6. Saya tulis dalam 2 point pecahan sentuhlah something. Okey, lepas tu itulah lebih kurang je jawapan dia. So ini adalah hasil jawapan yang saya buat. So biasanya pelajar akan ambil 2 tempat perpuluhan lah. Okay, dekat Z ni biasanya saya ajar ambil 2 tempat perpuluhan saja selamat. Jawapan dia mungkin lari sikit, tapi tak ada masalah pun. Bagi saya jawapan dia betul je. Alright. So nanti awak kena faham tau, lorikan yang kita nak sebenarnya adalah warna biru sahaja, sebab di antara 2.51 hingga 0.52 ataupun kita panggil sebagai 50 kg hingga 70 kg. Macam tu. Okey, antara 50 kg hingga 70 kg. So ini adalah jawapan kebarangkalian. Alright. So untuk awak cari bilangan, okey, ni adalah soalan dia, soalan sebenar dia. Dia nak bilangan pekerja di kilang itu, maksudnya keseluruhan pekerja lah yang ada dekat dalam kilang tu. Okey, so awak nak kena cari bilangan pekerja tu, maksudnya ini adalah kebarangkalian. Okey, kebarangkalian awak akan dapat apabila kita akan guna 180, sebab kita ada 108 orang pekerja. Okey, 180 per dengan jumlah semua. Jumlah semua tu maksudnya kita letak dia sebagai N. Okey, N tu adalah total nilai semua. 180 ni adalah bilangan yang ada pada 50 hingga 70. Okey, contohlah saya nak katakan pada awak, kita ada 40 orang dalam kelas. Okey, 15 orang lelaki, 25 orang perempuan. So kita panggil sebagai 15 per 40. So 40 ni adalah jumlah semua dan 15 ni adalah pilihan. Itu contoh. Okay, sekarang ni kesnya adalah pilihan dia adalah 180 orang dan nilai semua ni kita tak tahu. Jadi kita tulis nilai dia adalah N. Kalau awak tak nak tulis N, tak apa, boleh tulis X, tak ada masalah, saya tak kisah. Jadi hasil dia akan menghasilkan kebarangkalian ni.
Okey, kebarangkalian ni dia akan hasilkan kebarangkalian tu 0.6925. Okey, so cari nilai X tu. So X adalah 180 per 0.6925. So berapakah bilangan X? Okey, so awak kira macam biasa, matematik biasa. Pindahkan saja, cari nilai S dan awak akan dapat 259. Okey, betul tak jawapan yang saya tulis kat sini? 259. Awak tak boleh bundakan tau. Awak tak boleh bundakan. So jawapan dia adalah 259. Ingat ya, manusia tak boleh kita bunda. Kalau dia tak cukup, dia kena ambil yang paling sedikit. Okey, so nanti saya nak awak fahamkan dulu konsep taburan ni. Kita akan gunakan graf ni sebagai rujukan. Awak boleh conteng sekati awak. Kalau awak tak nak conteng, tak apa. Tapi bagi nak memudahkan awak untuk faham, awak kena conteng. Okay, jadi ini adalah cara taburan normal. Taburan normal ni saya nasihatkan awak, kalau awak rasa susah sangat nak faham, tak apa. Awak boleh go through kepada taburan binomial sahaja. Tapi awak akan dapat separuh markah je lah. Mungkin dapat 5 markah je lah. Sebab biasanya soalan ni dia akan berterutan. Dia akan bagi soalan binomial, lepas tu dia akan bagi soalan taburan normal. So 5 markah normal, 5 markah binomial. Okey. Binomial ni binomial pula. Taburan normal ni dia sangat famous dekat dalam apa orang kata, statistik lah. Sebab bila awak sama belajar, mana-mana poli ke, mana-mana universiti ke, tak kisahlah kolej kemahiran ke, memang akan keluar soalan macam ni. Dan saya selalu jumpa pelajar daripada UiTM lah. Saya daripada UC, tapi saya jumpa pelajar daripada UiTM, entah mana tak saya kenal. Tiba-tiba dia chat saya, dengan saya tak kenal dia, nombor siapa pun saya tak tahu macam dia boleh dapat nombor saya. Dia tanya saya soalan ni. Lepas tu, itulah saya cakap memang majoritinya belajar benda ni. Walaupun bidang dia adalah bidang lain, bukan bidang matematik. Memang selalu jumpa lah benda ni. Alright, so ini adalah hasil jawapan dia. Awak boleh dapat. Kita akan tengok pula pada jenis-jenis soalan lebih kurang macam ni. So kita akan guna lagi aplikasi lagi dalam minda kita supaya kita ingat macam mana nak guna sifir taburan ni. Okay, yang penting awak kena tahu, tengah-tengah ni, nombor-nombor ni, kita akan tahu dia adalah kawasan Lorek. Dan Z ni adalah part CX. Z ni adalah part CX. Okay, ni baru simple. Belum lagi saya ajar yang ada tolak-tolak ni. Okay, kalau ada tolak-tolak ni lagi pening. So ini adalah contoh tadi. Okay, next saya nak go through kepada soalan 2 tak, soalan 4 lah. Okay, saya nak go through kepada soalan 4. Ingat ya, kebarangkalian mesti ambil 4 tempat perpuluhan. Untuk pasti Z kita ambil 2 tempat perpuluhan. Awak jangan salah daripada itu 4B. Umur pengunjung sebuah muzium bertaburan secara normal. Okey, kita dah tahu dia taburan normal dengan min 25.8 dan sisian piawai dia dah bagi terus 3 tahun. Okey, so keluarkan isi-isi penting yang ada dalam soalan 4, iaitu min sama dengan 25.8, sisian piawai sama dengan 3. Jadi saya nak awak terus catat kat sini. Min sama dengan 25.8 sisian piawai 3 tahun. Okey, soalan dia tanya, cari kebarangkalian
Okey, cari kawasan lorik. Maksudnya kawasan lorik lah dia nak tanya. Cari kawasan lorik bahawa seorang pengunjung yang dipilih secara rawak daripada muzium tersebut berumur lebih daripada 24 tahun. Ni dia sebut tahun. Min dia ada 25.8. Dekat sini dia bagi tahu objek dia adalah 24 tahun. Ni objek So objek dia adalah X. Jadi kita tahu dia ada satu saja objek. Dia ada P X lebih daripada 24 tahun. Ikut soalan. Kalau dia kata lebih, kita guna simbol lebih. Kalau dia kata kurang, kita guna simbol kurang. Itu awak kena tahu. So dia simple je. Gunakan rumus Z. Okay, rumus Z sama dengan X tolak min per CSMP Y. So awak tukarkan S ni kepada Z. So P Z lebih. Okey, so 24 ni merupakan X. So tulis 24. Kemudian min ni awak gantikan balik daripada atas. Tolak 25.8 per dengan 3. Dan hasil jawapan dia awak tulis kat bawah. Z lebih daripada berapa. Jadi kita lihat nilai dia sama-sama 24 tolak dengan 25.8. Saya jawab tolak dulu baru bahagi. Okey, dapat jawapan bahagi. Bahagi dengan 3 lah. So jawapan dia adalah negatif 0.6. Okey, PZ lebih besar daripada negatif 0.36. Bermaksud pasti Z dia adalah berada di kawasan negatif. Jadi ini lakaran saya. Saya pun masih lagi melakar lagi untuk saya nampak rujukan tu lah. So negatif 0.6 ni berada di kiri. Sebab negatif mesti dah berada kat kiri kan. So saya letaklah kat sini negatif 0.6. Dan dia punya palang dia macam ni, tegak. Palang dia mesti tegak naik atas. Alright, berdasarkan simbol yang awak nampak ni, okay, simbol yang dia kata lebih kan. Jadi lorikan dia mestilah berada di kawasan lebih. Macam ni. Banyak ni. Okay, lebih tu maksudnya terlalu besar. Kita boleh cari lorikan tu memanglah terus ke kanan kan, tapi dia terlalu besar. Alright, sebab awak cuma boleh cari lorikan daripada jadual taburan tu untuk lorikan yang kecil sahaja. Contohnya lorikan yang hijau ni, awak boleh cari lorikan hijau ni. Jadi apa yang perlu awak buat adalah awak pindahkan 0.6 ni ke kanan. Okey, sebagai rujukan. Okay, awak cari dulu lorikan hijau ni. Dan dia sebenarnya sama je nilai dengan yang belah kiri. Alright, so kalau awak rasa pening, okay, awak tak payah lukis macam ni sangat lah. Okay, awak anggap sahaja kita ada keseluruhan, tapi kita tak nak yang hijau ni. Kita tak nak yang hijau ni. Sebenarnya awak boleh cari hijau saja sebab hijau ni kecil. Yang besar tu awak tak cari. Ingat jadual taburan berfungsi untuk cari lorikan yang kecil sahaja. Dia tak boleh cari lorikan yang terlalu besar. Jadi kalau macam ni, alright, awak tengoklah pada taburan yang saya letak kat sini 0.6. Okay, berapakah jawapan dia? Tuliskan kat ruangan komen.
Okey, berapakah jawapan dia untuk 0.6? .2743. Okey, good. So, awak dah dapat dah. Lorikan hijau ni adalah 0.2743. Okey. Sekarang ni ceritanya adalah awak nak lorikan biru ni, awak tak nak lorikan hijau ni. Jadi apa yang awak kena buat? Tolaklah. So, 1 tolak dengan 0.2743 sama dengan berapa? Dan itulah jawapan awak. Okey, ni adalah untuk 4B1. So, jawapan dia adalah 0.7257. Okey, so jawapan dia adalah 0.7257. Dan untuk pengetahuan pelajar, kalau perasan betul lah, okay, awak tengok jawapan dia. Jawapan dia kan lebih daripada 0.5, kan? Sebab kita belajar kan graf macam ni. Okey, dia ada pembahagi tengah lah. So kalau kiri 0.5, kanan 0.5, total dia kan 1. So kalau awak tengok kat sini, dia lebih daripada 0.5. Jadi mesti lorikan dia lebih sikit. Maksudnya lorikan dia macam ni, something lah lebih. So lebih kurang macam graf yang saya tunjuk kat awal lah tadi. Dia logik. Kalau macam ni 0.2743 kurang daripada 0.5, so hijau ni macam kurang kan, separuh daripada 0.5 tu, macam separuh lah something. Kecil je. So kita boleh katakan yang 0.2743 ni yang mewakili yang hijau ni. Alright. So awak kena tengok jugalah lorikan dia berapa nilai dia, lebih ke kurang. Untuk awak tengok, kalau dia besar dia mesti lebih, kalau dia kecil dia mesti kurang. Okey, separuh 0.5. Okey, kiri kanan. Okey, so siap berkenaan dengan 4B1. Okey, benda ni kena memang buat banyak kali latihan lah untuk kamu rasa nak kukuhkan lagi. So jalan kerja dia ni macam buruk sikit jalan kerja dia. So saya nak cantikkan jalan kerja dia. Okey, so dia jadi macam mana tahu? Dia jadi macam ni, sama dengan 1 tolak dengan P sec negatif. Itulah. 1 tolak dengan PZ 0.6. Saya positifkan dia saja. So 1 tolak dengan 0. Berapa ya tadi? 2743 sama dengan 0.7257. Alright. So inilah jalan kerja yang cantik sikit awak tulis. Mungkin ada yang baru nak masuk tajuk ni kan, rasa belum lagi, dan ada yang belum masuk tajuk lagi. Tapi tak apa, benda ni memang meningkat lah for first. Nanti kalau kamu dah belajar, nanti cikgu kamu dah ajar, kamu dah start boleh nampak lah. Sebab cikgu kamu yang kat sekolah tu mesti ajar lagi detail. Okey. Ni soalan yang macam kebat sikit. Bila sebut kebat ni yang kita tak suka ni. Okey, nilai M jika 70% daripada pengunjung tersebut mempunyai umur lebih M tahun. Macam mana nak buat agak-agak. Alright. Untuk kata kunci,
Soalan ni dia bagi dalam bentuk peratus. Bila dia bagi dalam bentuk peratus, automatik itu adalah kawasan lorik. Okey, peratus sama dengan kebarangkalian. So ni adalah keyword. Peratus adalah kebarangkalian. Sama juga macam ni. Yang ni pun boleh jadi dalam peratus juga. 72%. Kan? 72.57%. Something macam tu. Okey. Jadi awak kena ingat kebarangkalian tu sebenarnya adalah peratus. Alright. So nanti bila peratus dia dah bagi, soalan ni dia bagi 70%. So kita anggaplah 70/100. Okey, sebab 70% kan? 70/100. So dapat 0.7. So kita ada 0.7. P Z lebih daripada M. P X lebih daripada M sama dengan 0.7. Okey, kenapa P X lebih daripada M? Sebab dia cakap umur lebih M tahun. Jadi keyword yang kedua adalah dekat ayat terakhir ini, umur lebih M tahun. Umur iaitu X, sebab objek kan, X lebih M. Okay, X lebih M. Macam biasa awak masukkan dalam rumus Z. Okay, tapi jawapan dah ada dah. Dia macam ungkapan sahaja. So nanti dia akan jadi P Z lebih daripada M tolak min. Okay, M tolak min dia. So min dia adalah 25.8. So M tolak dengan 25.8 bahagi dengan sisi yang piawai dia 3 tahun sama dengan 0.7. Okey. Dan sekarang awak boleh keluarkan persamaan ni dengan 0.7 jadi satu persamaan baru. So awak salin kat sini. Okey, M tolak 25.8 per 3 sama dengan 0.7. Dan kalau awak terus cari nilai M kat sini, awak kena pastikan peratus ni ubah dulu kepada paksi Z. Sebab untuk pengetahuan pelajar, ini adalah paksi Z dan ini adalah kebarangkalian. Mereka berdua adalah berbeza, bukan sama Mereka berdua adalah berbeza. Untuk dalam kurungan dia adalah Z. Untuk dekat sini dia adalah kebarangkalian. Jadi awak kena ubahkan kebarangkalian dalam bentuk paksi Z dulu. Okey, menggunakan taburan sifar normal. Cari kebarangkalian, bukan Z cari kebarangkalian 0.7. Okey, dekat sini kita ada start dengan kosong. Kemudian atas kita paling maksimum kita adalah 0.5 sahaja. Ingat saya cakap taburan normal dia boleh baca separuh sahaja, dia tak boleh baca besar. 0.7 ni terlalu besar. Lebih daripada 0.5. Jadi awak kena buat 1 tolak dengan 0.7. Dia akan dapat 0.3. Sebab awak nak kecilkan dulu. Okey, ni saya bagi contoh Sekejap. Okey, ni contoh Z. Lorekan 0.7 maksudnya lorekan tu besar daripada separuh. Okey, lorekan tu besar daripada separuh. So mungkin kat sini sikit lah something. Okey, kita tak boleh baca terus. Kita kena baca yang lorekan belakang tu. Kita kena baca yang hijau. So untuk tu saya tolakkan 1 tolak dengan 0.7 iaitu yang hitam ni untuk dapatkan hijau. Okey, untuk dapatkan lorekan hijau. Jadi untuk pengetahuan pelajar, lorekan hijau ni adalah 0.3 dan lorekan yang besar ni adalah 0.7.
sekarang awak boleh cari nilai Z dengan dengan senang lenang awak. Awak boleh terus tulis kat sini M tolak 25.8 per 3 sama dengan 0.3. Okay, ni awak tulislah 1 tolak 0.7. Okay, dan awak kena tengok kat sini kita nak tukarkan 0.3 ni kepada bentuk Z. Ni masih lagi dalam bentuk kebaran kalian. Dia masih dalam bentuk lorikan lagi. So kita nak dalam paksi Z. Ni paksi Z. So paksi Z dia kamu kena baca pada 0.3. So cari 0.3. Okay, kita ada kat sini 0.2981. Kita ada dekat sini 0.3015. Jadi 0.2981 dengan 0.3015, yang paling dekat adalah 0.3015. Maksudnya nak dapatkan 0.3 tu, yang ni paling dekat lah. Alright. Jadi untuk ni awak kena tengok dia punya Z dia, awak kena ambil pada 0.5. Okey, jawapan ni 0.5. Okey, 0.5. Lepas tu awak sambungkan dengan 2. Okey, lajur dia adalah 2. 0.5 adalah baris. Okey, jadi awak catat kat sini. Jawapan dia adalah 0.5 2. Okey, 0.5 2. Okey, lepas tu dia lebih 15. Okey, dia lebih 15. Kita nak buang 15 ni, dia ada perkataan minus tau dekat graf belah hujung kanan. So awak tengok paling terhampir yang kita nak buang. Contohnya kat sini kan 0.3015. So awak nak tolak dengan 15, awak cari nombor yang terdekat. So kita ada tolak 3, tolak 7, tolak 10 dengan tolak 14. So yang paling dekat adalah tolak 14. Jadi awak ambil tolak 14. So tolak 14 ni berada pada Z4. Okay, awak kena rujuk taburan ni betul-betul. Okay, kita nak 0.305. Jadi bacaan dia adalah 0.5 2 4. 0.5 2 4 tu bacaan dia. Memang sangat susah nak baca. Baca terbalik memang susah. So ini adalah 0.524. Dan graf dia terletak pada paksi Z. Okey, dan kita dah dapat paksi Z dia 0.524. Okey, negatif. Negatif sebab dia berada di kawasan negatif. Okey, dia berada di kawasan negatif, awak tulis negatif. Ikut logik ikut logik. Dia punya graf dia berada kat kawasan negatif. So M tolak 25.8 sama dengan 0.524. Okey, yang ni per 3 lah. Lupa pula. So ini adalah nilai Z. Okey, ini adalah nilai Z. Dan ini juga adalah nilai Z. Okey, Z boleh samakan dengan Z. Baru awak boleh terus cari nilai M. Okey, teruskan cari nilai M. So untuk tu sekejap Okey, so untuk tu awak boleh terus cari. Okey, pecahan pindah jadi darab. So 3 pindah jadi darab. So terus pindahkan negatif 25.8 menjadi tambah. Okey, betul dapatkan jawapan dia.
Okey, ni adalah soalan yang paling tersusah yang pernah saya jumpa. Dan sebab dia soalan akibat kan, sebab dia terbalik daripada dia terbalik daripada yang jadual taburan tu. Biasa awak cari taburan, cari Z baru dapat kebarangkalian. Sekarang ni awak kena cari kebarangkalian baru kepada Z. Dia jadi susah lah. Lepas tu ada maklumat yang kena tolak-tolak tu kan. So yang tolak-tolak ni sebelum awak salin tu, untuk pengetahuan pelajar, yang tolak 2 digit ni, okey, dia tolak pada perpuluhan yang ketiga dengan yang keempat sahaja. Dia bukan tolak dekat depan, dia tolak dekat belakang. Okey, dia tolak dekat belakang, 4 tempat perpuluhan yang belakang. Okey, contoh kalau macam contoh macam ni lah, 0.3821 0.3821 ni, kalau kita nak tolak dengan 11, dia akan tolak pada 2 belakang sahaja. 21 tolak 11 dia jadi 10. So jawapan dia akan dapat 0.3810. Itu contoh. Tapi sebabkan kita ambil tadi 0.3015, so bacaan dia kena tolak 14. Nombor terdekat dia adalah 14. 17 sangat jauh, so ambil yang terdekat. So jawapan dia kita baca pada 0.315, iaitu 0.524. Alright. Dan untuk awak dapatkan dia negatif, awak kena tengok juga paksi dia macam mana. Paksi dia berada dekat kawasan negatif ke positif. Ini awak kena lakar lah. Kalau awak tak lakar, awak tak tahu. Kadang-kadang pelajar confuse, macam mana kita tahu yang hitam ni dia lebih? Okey, hitam ni dia lebih sebab 0.7 ni lebih daripada 0.5. Sebab kita faham lah, graf tu kan 0.5 ke separuh. So kalau 0.7 tu dah makan jalan, so automatik kawasan ni kawasan negatif. Okey, alright. So itu sahaja yang kita akan belajar ini. Dan saya akan go through kepada soalan 5. Awak salin dulu. Okey, kita tengok lagi soalan last. B. Tinggi sekumpulan budak lelaki dari sebuah sekolah bertabur secara normal dengan min dia adalah 150.3. Dan kali ni dia tak bagi sisi sampai awal pula. Macam-macam lah soalan dia kan. Okey, so 150.3 ni adalah dia punya min. So kita keluarkan isi penting yang ada pada soalan 5. Soalan 5B, min sama dengan 150.3. Kemudian CCMPY N, kita tak tahu, dia bagi N je. So awak tulis N. Kemudian dia bagi peratus. Peratus ni mesti kebarangkalian. Jadi awak dapat 0.67. Agak-agak kat sini 0.67 ni lebih ke 0.5 ke kurang? Okey, kalau 0.6 dia mestilah 0.5 tu dah lebih kan? Okey, yang asal dia 0.5. So dia dah lebih, so automatik dia akan makan jalan. Dia akan dapat negatif lah pada Z tu. Dah nampak dah kat situ. Okey, so nanti buat dulu yang ni. Dia bagi objek dia adalah 148.1. Okey, so P, okey, dia diberi bahawa 67% daripada murid lelaki mempunyai
tinggi lebih 148.1. Jadi P X lebih 148.1. Dia jadi macam ni lah. Sama dengan kebarangkalian dia tadi 0.67. Ingat ya, bila awak dah nampak dia lebih daripada 0.5, terus tolak. Okey, terus tolak. Satu tolak dengan 0.67. So nanti awak ubah kat sini P X 148. Yang ni awak kena tengok. 148 ni nilai X dia. Lepas tu awak tolak dengan min lah. Kemudian bagi dengan sistem PYN. Ni Z sorry. Sama dengan 1 tolak 0.67. Ataupun awak terus tolak je siap-siap. Ok, tak ada masalah. Tapi tak apa. So kalau ni awak terus tolak kan, PZ 148.1 tolak 150.3 per N. Sekejap 1 tolak 0.67. 0.3 lah. So dah boleh keluarkan. Tapi sebelum awak keluarkan tu, awak tukar dulu dia punya kebarangkalian lorekan ni kepada bentuk Z. Saya nak awak dapatkan Z dia. Ok, tengok CV saya. Ok, sekejap alright. .33. Ada tak 0.33 kat sini yang awak nampak? Cari dekat kawasan tengah, sebab kita dapat kawasan kebarangkalian saja. Ada tak 0.33? Sekejap saya zoom in sikit. Kalau ada, berapakah jawapan dia? Apakah bacaan dia? Tuliskan kat ruangan komen. Bacaan Z dia berapa? Okay, good. Maksudnya dah boleh baca terbalik. Dah pandai baca terbalik. So jawapan dia adalah 0.44. Sebab kita tengok kat sini 0.33 genap sangat. Dan tak perlu nak tolak pun. Okay, dah dapat dah 0.4 dengan 4. So kita terus sambungkan jadi 0.44 lah. Okay, so nanti 0.44 tu silapnya awak lupa nak letak negatif. Okay, Z taklah, minta nak kita tulis 148.1 tolak 150.3 per dengan N sama dengan negatif 0.44. ok, dah betul jawapan. Tapi jangan lupa letak negatif. Sebab apa? Sebab kalau awak lihat tadi, lorekan asal dia 0.67 dan dia lebih daripada 0.5. ok, ni 0.5 lah something. So lebih sikit je automatik kat sini. Ok, dan dia punya paksi dia, paksi Z dia, ok, kat sini adalah 0.44 kita dapat tadi. Ok, 0.44 ni mestilah negatif sebab dia belah kiri. Alright. So boleh cari nilai N dia. Ok, saya terus kira N dia 148.1 dan seterusnya. Ataupun saya tukar tempat je lah. Sekejap.
Okey, tolak dulu baru bahagi Okey, so dapat N sama dengan 5. Oops. Okey, good. Betul. Alright, so N sama dengan 5. Ni B1 telah B1. Okay, awak salin dulu. Alright, so dah dapat nilai CCM PY dia. CCM PY dia sekarang dah jumpa, iaitu N sama dengan 5. So itulah cara dia. Simple kan? Alright, tapi biasa pelajar aku lupa balik dah lepas tu. Tak apa. Alright, so kita tengok pula pada soalan yang seterusnya. Alamak, tertunjuk jawapan pula. Okey, diberi bilangan murid lelaki dari sekolah itu ialah 180 orang. Okey, bilangan murid dari sekolah itu 180. Jadi 180 tu jumlah semua lah. Okey, maksudnya bilangan total. Total lah. Alright. So nombor 2. Okey, jumlah sama dengan 180. Okey. Dan sekarang ni awak nak cari dia punya kebarangkalian. Okey, awak nak cari kebarangkalian antara 143 hingga 157. Okey. Jadi awak ada P 140.3 X 157.8. Macam tadi soalan 1B, gunakan kaedah biasa yang saya ajar, tukarkan X kepada Z, iaitu awak gunakan rumus lah. Okey, awak gunakan rumus. So saya tarik balik B dengan CCM PY tadi. Sekejap Okey, so kita dah dapat CCM PY dia 5 kan. Okey, so nanti awak buat lah. Okey, nilai X dia adalah 140.3. Kemudian awak tolak dengan min. So awak tolak dengan min dia 150.3 bahagi dengan 5. Okey, lepas tu Z. Lepas tu awak buat lagi sekali, awak tukar nilai X dia pula 157.8 tolak dengan min dia dan bahagi dengan sisa PY lah. Okey, lepas tu selesaikan. Okey, dapat yang ketiga. Dapat 1.5. Okay, something macam tu lah. Okay, yang ketiga 1.5. So nanti dalam lorikan tu mesti ada kiri negatif kanan positif. Okay, awak kena dapatkan lah ni lakaran dia. Alamak, buruk pula. Okay, ni contoh lakaran dia Z. Okey, ni negatif 2, ni adalah 1.5 dan awak nak cari kawasan ni sahaja. Okey, kawasan biru sahaja. So kawasan putih tu awak tak nak, ataupun kawasan hijau tu awak tak nak. Jadi benda yang biru ni besar tau. Awak tak boleh cari yang besar, boleh cari yang kecil sahaja. Awak boleh cari yang kecil. Jadi awak kena baca taburan. Okey, awak kena baca taburan untuk hijau dulu. Okey. So untuk tu dia akan jadilah rumus seperti
1 daripada keseluruhan, tolak dengan hijau yang pertama iaitu P Z lebih daripada 2, dan hijau yang kedua dia adalah P Z 1.5. Okey, dia memang kena tolak lah. So sama dengan 1 tolak dengan berapa. Okey, so kita akan semak lah sama-sama. Okey, so kat sini dia dah bagi jelas dan nyata 2 kat sini, Z 2. Okey, Z 2 0.0228. Okey, 0.0228. Okey, kemudian 1.5 tu pun awak boleh cari dekat sini, dia dah bagi direct dah, 0.0668. Okey, 0.0668. So apakah jawapan dia? Awak boleh hasilkan. Kira balik kalkulator. 1 tolak 0.0228 tolak 0.0668. So dapat 0.9104. Something macam ni dan awak tengok logiknya jawapan dia besar, iaitu 0.9, sebab lorikan biru tu besar. Tu sebab dia. Okey, so dia sebenarnya banyak tau. Dia ni kita panggil sebagai kebarangkalian. Dan kita ada jumlah adalah 180. So untuk cari bilangan orang yang ada dalam kebarangkalian ni, bilangan kita nak cari bilangan warna biru ni. Okey, maksudnya kehendak bahagi dengan jumlah semua sama dengan kebarangkalian. Kehendak bahagi dengan jumlah semua sama dengan kebarangkalian. Tapi tadi soalan 4 tak silap saya. Soalan 4 ke 1? 1 kot? 1. Okey, kehendak. Okey, yang ni kan soalan 1. Kehendak dia 180. Sebab dia kata antara tu ada 180 orang je. Tapi jumlah semua dia X, tak tahu. Tapi dia akan samakan dengan kebarangkalian. So maksudnya kehendak bahagi dengan semua sama dengan peratus ataupun kebarangkalian. Sama juga dengan yang soalan 5. Kehendak bahagi dengan jumlah semua iaitu 180 sama dengan 0.9104 iaitu kebarangkalian. Sebab kita dah ada dah jumlah 180 kan. So jangan confuse kat situ. So cari nilai X. So X awak adalah 0.9104 darab dengan 180, 163. So X awak adalah 163. Okey, sekejap saya dah cek jawapan. Okey, 163. Okey, salin dulu. Alright, so itu saja yang berkenaan dengan taburan normal. Dah tak ada lagi dah soalan taburan normal. Jadi okey, so far boleh tak kalau awak tulis, kalau awak rasa awak boleh go, awak tulis boleh Okey, kalau awak rasa boleh, awak tulis boleh dekat ruang komen. Inilah maksudnya keseluruhan apa yang saya ajar ni lah. Boleh ke tak boleh? Okey.
Okay, jangan habiskan dulu. Santai-santai dulu. Sebab ada lagi satu soalan, nombor 2 tu. Okay, tapi nombor 2 tu bukannya taburan normal, dia taburan binomial. Sebab taburan binomial tu kan sama macam yang minggu lepas saya ajar. So sebenarnya saya nak explain sikit lah. Tapi tak apa, kita rest dulu dalam seminit. Okay, sekejap saya nak buka satu form untuk kamu isi kehadiran lalang. Siap, makan siap? Nanti kejap dia. Sekejap hang pula. Okay. Memang kalau macam taburan normal ni memang paling pening sikit. Sebab saya dulu first pun memang pening. Dia memang kena buat latihan sikit lah. Tapi saya tak nak bagi latihan banyak sangat untuk soalan ni. Nantilah masa dekat-dekat dan SPM nanti baru saya bagi lagi sikit ni just macam apa kata sedikit pencerahan lah untuk taburan awal lagi. Okay, so at least dah ada basic lah kat situ. Nanti dah dekat nak SPM macam habis dari syllabus ni, semua ni kita akan buat macam latihan lah, latihan ulang benda yang sama je supaya dia jadi macam kebiasaan lah. Okay, so jangan risau. Sebab kalau nak SPM bulan Mac kan, lama lagi. Saya isi dulu kehadiran, lepas itu sambung sikit soalan nombor 2B. So harap semua boleh tahan lagi sikit lah, lagi lama sikit. Sebab nak habiskan 2B je. Lepas tu saya turn untuk taburan. Habis taburan, minggu depan kita akan masuk tajuk vektor. Saya benci betul nak ajar vektor, tapi tak apa. Okey, harap semua dah siap sedia untuk isi kehadiran. Semua tu. Kalau dah, kita akan sambung kepada soalan 2 untuk yang terakhir, untuk kita siapkan semualah. Okey, ini diketahui bahawa untuk setiap 10 biji diamond dalam satu kotak, 2 biji adalah rosak. Okey, soalan macam ni dia bagi macam agak susah daripada yang sebelum ni lah. So dalam kotak tu ada 10 biji diamond. So kita boleh anggap dia adalah N sama dengan 10. Dan untuk yang rosak, okey, rosak dibagi kat sini adalah 2. Jadi kita bukannya tulis P sama dengan 2. Okey, kita tulis dia P sama dengan 2 daripada 10. Maksudnya yang rosak tu hanyalah 2, tapi jumlah dia adalah 10. Dan kita akan tulis dalam bentuk point ataupun perpuluhan. So 2/10 tu tak ada masalah kalau awak nak biarkan dalam pecahan. Saya tak cakap salah pun. So mana-mana boleh. So kalau awak rasa awak nak kekalkan pecahan pun boleh, tak nak kekalkan pecahan pun boleh, tak ada masalah. Okey. So siapa yang nak tulis dalam perpuluhan, tulis dalam perpuluhan. Siapa yang nak tulis dalam pecahan, tulis dalam pecahan. Manakala untuk Q juga, Q boleh juga tulis dalam perpuluhan atau pecahan. Dan Q ni mestilah melibatkan baki. Kalau P ni 2/10, so Q ni adalah 8/10.
Okey, ataupun 0.8. Alright. So kalau macam ni, soalan yang ni saya selalu jumpa lah. Okey, dia bagi kat sini, tiba-tiba dia cakap satu sampel sebanyak 7 biji lemon dipilih secara rawak. Tadi dia kata 10, sekarang 7. Mana satu N yang kita nak guna? Kita akan ambil N untuk sampel sahaja. So N sama dengan 10 ni tidak boleh digunakan lagi. Okey, N yang 10 tu tidak boleh digunakan. So dia akan jadi 7. Biasa soalan sebenar dia suka confusekan pelajar macam ni. Okey, kejap-kejap 10, kejap-kejap 7. So ambil yang paling latest. Okey, yang 10 ni sebenarnya kita rujuk untuk kira dia punya rosak dengan elok je. Tapi kalau pilihan yang dia buat adalah 7 pilihan sahaja. So kita buat N sama dengan 7. Okey, untuk yang pertama, tepat 3 biji lemon rosak. Jadi kita nak cari kebarangkalian X sama dengan 3. Betul-betul tepat pada 3. Okey, ini taburan binomial, senang saja. So bila X sama dengan 3, kita akan gunakan rumus NCX. Okey, NCX maksudnya 7CX. X dia adalah 3. 7C3. Okey, 7C3 dia akan darabkan. Okey, darabkan dengan rosak. Rosak ni adalah P. So rosak dia adalah P. Ni elok. Elok dia adalah Q. So rosak dia adalah 2/10 ataupun 0.2, tak ada masalah. Kuasa dia akan follow seperti X. So kuasa 3 lah. Okey, kuasa 3. Kemudian 8/10 kuasa 4. Sebab 7 tolak 3 dapat 4. Okey, 7 tolak 3 dapat 4. Jadi 7C3 darab 2/10 kuasa 3 darab 8/10 kuasa 4 dapat berapa? Tekan kalkulator. Okey, 7 shift bahagi, dia akan kongsi. Dan seterusnya kamu tekan macam biasa. Okey, alright. So jangan lupa untuk tekan darab, jangan lupa untuk buka kurungan. Okey. So bila dia bagi jawapan dalam bentuk pecahan, saya nak awak ubah dalam bentuk perpuluhan dan ambil 4 tempat perpuluhan sahaja, iaitu 0.1147. Easy kan? Inilah taburan binomial. Saya suka soalan ni. Okey, next. Soalan yang seterusnya adalah sekurang-kurangnya. Maksudnya dia tak boleh kurang, dia kena lebih. Lebih daripada 6. Jadi P X lebih dan sama dengan 6. Ingat ya, simbol ketaksamaan yang saya dah ajar. Tajuk apa? Untuk admit ni tajuk pengacara linear. Manakala untuk matematik saya dah ajar untuk tajuk ketaksamaan linear. Tu jangan lupa penting tu. Okey, maksudnya lebih daripada 6 tu maksudnya 6, 7. Okey, P X sama dengan 6 campur dengan P X sama dengan 7. Okey, dia ada 2. Dan dekat sini hati-hati tau. Dia saja letak kat sini. Tadi rosak, tapi kali ni tidak rosak. Jadi apa beza dia? Apa beza nak selesaikan jawapan? Okey, beza dia, awak pindahkan Q letak depan, P letak belakang je. Macam tadi kan, awak letak P dulu baru Q, sebab dia rosak dulu baru elok. Sekarang elok dulu baru rosak. Okey, elok dulu baru rosak. Terbalikkan saja. Okey. So cara dia macam mana tahu? Awak letaklah kat sini 7C6. Okey, 7C6 sebab X dia 6. Kemudian awak darabkan dengan yang elok, sebab dia kata yang tidak rosak. So yang elok lah. So elok dia adalah 8/10
kuasa 6. Okey, kemudian 2/10 kuasa 1. Sebab 7 tolak 6 dapat 1. Kemudian hasil dia akan tambah dengan 7C7 darab dengan 8/10 yang elok kuasa 7. Okey, 2/10 kuasa kosong. 7 tolak 7 kosong. So hati-hati tau, sebab ada satu soalan yang dia macam saja nak twistkan bagi kamu pening. Biasa yang macam saya bagi tugasan nombor 3 tu, soalan tu direct je. Tapi yang ni dia jadi pening sikit. Kejap elok, kejap tak elok. Tu masalah dia. Tapi jawab dia sama, jawab tu tukar terbalik sahaja. Letak depan dulu yang Q. Okey. Lepas tu cari satu-satu. 7C6. Okey, darab dengan 8/10 kuasa 6. Okey, darab dengan 2/10 kuasa 1. So dapat 0.3670. Okey, tambahkan dengan buat benda sama pada 7C7 pula. 7C7 darab dengan 8/10 kuasa 7 darab dengan 2/10 kuasa 0. So dapat 0.2097. So tambahkan 0.3670 tambah 0.2097. Dah siap, dapat 0.5767. Okey. So soalan ni dia senang je, tapi dia saja nak meningkatkan pelajar supaya pelajar tak dapat markah. Kejam kan soalan ni. Okey, tapi tak apa. Tapi soalan ni memang simple macam ni je lah. So hopefully semua dapat faham untuk taburan binomial, sebab binomial ni lah yang kita senang sikit dapat markah. Ok, jawapan pun dah ada, tinggal nak apply rumus je lah. Cuma taburan nombor tadi je yang kamu kena buat latihan lagi, tapi yang tu nanti saya bagi ujung-ujung lah. Alright, so far saya harap kamu dah selesai ambil kehadiran. Dan kalau dah ambil kehadiran, jadi saya akan tamatkan kelas kita pada malam ni lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, jumpa lagi minggu depan.